Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. قال الشارح رحمه الله هذا الباب الثالث من أبواب التوابع. Masih lagi dalam perbahasan at-tawabi'. Jadi at-tawabi' ada 5. Yang pertama, apa dia kita mengaji itu? Na'at, kemudian taukid, lepas tu ataf bayan, ataf nasakh dan badal. Secara tafsir 5. Secara tafsirnya 5, secara ijma'nya 4. Ini sebahagian ulama dikira 5 seperti mana Syekh Ibn Hisham dalam Qatrun Nada, dan setengahnya bilang 4, iaitu dia masukkan ataf nasakh dan juga ataf bayan di dalam satu nama, iaitu ataf. Kata musannif rahimahullah, atful bayan huwa tabi'un muwaddihun aw mukhassisun jamidun ghairu muawwalin. Kata syarih, hadzal babu tsalis, ini adalah bab yang ketiga daripada bab-bab tawabi'. Kemudian dia nak takrifkan ataf pada lughah. Wal atfu fil lughati ar-ruju'u ila syai'i ba'da linsirafi anhu. Ataf pada lughah ar-ruju' itu kembali kepada sesuatu selepas berpaling daripadanya. Dia kembali kepada sesuatu selepas dia berpaling daripadanya. Ada munasabah dengan apa yang kita mengaji. Huruf ataf bila kita sebut maktuf ada apa? Maka dia akan kembali balik kepada belakang. Maktuf kepada maktuf alaih. Ada makna rujuk. Baik. Wal atfu fil lughah ar-ruju' ila syai' ba'da al-insirafi anhu. Wa fil istilahi darban, dan pada istilah darban atfu nasakin wa sayati wa atfu bayanin. Ataf nasakh dan ataf nasak, dan akan datang dia punya perbahasan dia. Wa atfu bayanin, dan yang kedua ataf bayan. Wal kalamul ana fihi, dan perbahasan sekarang ini adalah pada ataf bayan. Jadi kita ambil takrif yang Allah SWT sebut, dan dia syarahkan takrif dia. Wa qauli tabi'un, kata aku tabi', jinsun yashmalut tawabi al khamsah. Kata aku tabi', maka masuk dalam kata tabi' itu ke semua tawabi'. Termasuk dalam kata tabi' itu ataf bayan, ataf nasakh, masuk takkid, badal dan juga na'at. Kemudian dia datangkan kata muwaddihun aw mukhassisun. Wa qauli muwaddihun aw mukhassisun mukhrijun littakkid. Mukhrijun littakkid. Kata aku muwaddih dan mukhassis, perkataan ni mengeluarkan takkid. Kenapa mengeluarkan takkid? Sebab takkid bukan tujuan untuk mentaudihkan makrifah ataupun mentakhsiskan nakirah. Tapi takkid tujuannya untuk raf'u al-ihtimal, untuk menghilangkan ihtimal, untuk menghilangkan ihtimal sahwi ataupun al-majaz ataupun at-tawassu' fil matbu'. Jadi kata muwaddih atau mukhassis mengeluarkan takkid. Kaja'a Zaidun nafsuhu wali atfin nasaki, dan mengeluarkan ataf nasak. Mukhrijun li atfin nasak.
kaja'a Zaidun wa Amrun. Kaja'a Zaidun wa Amrun. Sebab ataf nasab pun juga bukan tujuan untuk muwaddih dan juga mukhassis. Ataf nasab bukan tu dia punya wazifah dia, pekerjaan dia. Nanti kita akan tengok ataf nasab selepas ni. Walil badali kaqaulika akaltur raghifa sulusau, dan mengeluarkan badal. Badal juga bukan tujuan untuk muwaddih dan juga mukhassis. Wa qauli jamidun, dan kata aku jamid, sekarang ni dah terkeluar takkid, terkeluar ataf nasab, terkeluar badal. Baik, na'at tak terkeluar lagi. Okey. Wa qauli jamidun mukhrijun lin na'ti. Kata aku jamid mengeluarkan na'at. Fa innahu, maka sesungguhnya na'at itu, wa in kana muwaddihan, jika dia tu walaupun dia tu muwaddihan, maknanya apa ni, faedah ataupun na'at ni dia memberi faedah taudih, bagi makrifah. Kalau dia jadi na'at, kalau mausuf dia makrifah, kalau man'ut dia makrifah, dan memberi faedah takhsis kalau man'ut dia nakirah. Contoh dia nahu Zaidun at-tajir wa mukhassisan fi nahwi ja'ani rajulun tajir lakinnahu mushtaq. Tetapi na'at mushtaq. Kalau datang jamid sekalipun maka ditakwilkan kepada mushtaq. Tapi apa ni, ataf bayan jamid. Lakinnahu mushtaq. Wa qawli ghairu muawwal mukhrijun lima waqa'a minan nu'u' jamidan. Dan kata aku bila sebut tadi apa ni, jamid mengeluarkan na'at, kerana na'at ni mushtaq. Baik, ada na'at yang isim jamid, jadi didatangkan kalimah ghairu muawwal, tidak ditakwilkan. Jadi perkataan ghairu muawwal mengeluarkan wa sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan na'at yang apa ni, na'at isim jamid yang ditakwilkan kepada mushtaq. Wa qawli ghairu muawwalin mukhrijun lima waqa'a minan nu'uti jamidan. Kata aku ghairu muawwal mengeluarkan apa ni, apa yang berlaku daripada na'at, daripada apa yang berlaku daripada na'at hal keadaan dia jamid. Ataupun mudah kata mengeluarkan na'at isim jamid yang ditakwilkan kepada isim mushtaq. Nahwu marartu bi Zaidin hadza. Semalam kita sebut kan, dua lepas kan? Marartu bi Zaidin hadza, maksudnya marartu bi Zaidin al-musyari ilaih. Kan ada beberapa tempat yang mana apa ni, na'at datang dalam isim jamid tapi ditakwilkan. Contohnya isim isyarah ataupun apa ni, isim yang dimasuki oleh ya nisbah. Ja'a Zaidun al-Qurashi, yani ja'a Zaidun al-mansubu ila Quraisy. Ja'a Zaidun al-Malizi, ay ja'a Zaidun al-mansub ila Malaysia. Ataupun kalimah dzu kan, ja'a Zaidun dzul mal, maknanya sahibul mal. Kemudian masdar kan, ja'a Zaidun al-adlu, ay ja'a Zaidun al-adilu. Ataupun ja'a Zaidun alladhi ijtahada, ay ja'a Zaidun al-mujtahid. Ini beberapa tempat apa ni disebut isim jamid dengan ditakwilkan kepada mushtaq. Na'at isim jamid ditakwilkan kepada mushtaq. Contoh dia lagi, wa biqa'in arfaji. Wa biqa'in arfaji fa innahu fi ta'wilil mushtaq. Ala tara anna al-ma'na marartu bi Zaidin al-musyari ilaih wa biqa'in khashinin. Arfaj dengan makna khashin. Arfaj jamid, takwil dia jadi khashin. Jadi faedah atau bayan mentaudihkan makrifah dan mentakhsiskan nakirah. Mentaudihkan makrifah dan mentakhsiskan nakirah. Contohnya ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun, Zaidun ma'rifah, datangkan atau bayan akhuka. Jadi akhuka ni atau bayan, dia mentaudihkan Zaid, dia menjelaskan siapa Zaid. Zaid tu saudara kamu.
Ataupun apa ni, dan contoh nakirah ayat Quran wa yusqa min ma'in sadid. Wa yusqa min ma'in sadid. Jadi sadid itu ataf bayan. Ataf bayan bagi nakirah ma. Jadi dia bagi faedah takhsis. Dia bagi faedah takhsis. Baik. Fayuwafiquhu qala syarih rahimahullah fayuwafiqu matbu'ahu. Fayuwafiqu ataf bayan tu, domain kembali kepada ataf bayan. Fayuwafiqu atful bayan matbu'ahu, akan matbu' dia. Contohnya jaa zaidun. Jaa zaidun ni matbu' dia. Jadi dia akan ikut zaid. Akhuka min al-af'ali min al-af'alil khamsah, rafa' dengan waw. Jadi sini marfu', sini pun marfu'. Ra'aitu Zaidan akhaka. Atah bayan dia ikut Zaid. Zaid masuk dia pun mansub. Marartu bi Zaidin akhika. Mansub majrur. Wa yusqa min ma'in sadidin. Baik. Qala syarih rahimahullah, a'ni bihadza bihadzal qaul anna atfal bayan likaunihi mufidan faidatan na'ti min idahi matbu'ihi wa tafsisihi yalzamuhu min muwafaqatil matbu' fit tankir wat tadhkir wal ifrad wa furu'ihinna ma yalzamu fin na'ti. Dia kata, aku masukkan dengan ini kataan ni yuwafiqu matbu'ahu, maksudnya atah bayan yang mana dia mufid, dia memberi faedah seperti mana faedah na'at. Apa dia faedah na'at? Taudih ma'rifah, takhsis nakirah. Anna atfal bayan likaunihi mufidan faidatan na'ti min idahi matbu'i wa takhsisi 17 mu'taridah. Anna atfal bayan khabar yalzamuhu, lazim akan atah bayan tu ma yalzamu fi na'ti. Lazim akan atah bayan tu fa'il yalzamu oleh apa yang lazim bagi na'at. Apa yang lazim bagi na'at? Min muwafaqatil matbu', daripada muwafakat matbu', pada tankir, pada tadhkir dan pada ifrad. Pada tankir, pada tankir dan pada tadhkir dan pada ifrad. Wa furu'ihinna, dan furu' bagi tankir, furu' bagi tazkir dan furu' bagi ifrad. Furu' tankir apa? Ta'rif. Tazkir ta'nis. Ifrad tasniyah jamak. Itu maksud dia. Itu maksud furu' ihinna. Dia lazimah kalau apa ni nakirah. Kalau makrifah. Maknanya atah bayan kalau matbu' dia nakirah, dia pun nakirah. Makrifah. Kalau muzakkar, takni musanna apa ni muannas. Ifrad dia pun ifrad juga. Musanna dia pun musanna, jamak dia pun jamak. Jadi dia seperti sifat, seperti na'at. Bismillah. Kemudian didatangkan dengan contoh pada matan yang baru.
ka'aksama billahi Abu Hafsin Umaru wa hadza khatamun hadidun. Seperti ka'aksama billahi, ka'aksama billahi Abu Hafsin Umaru, Abu Hafsin Umaru, ataupun hadza khatamun hadidun. Jadi Abu Hafsin fa'il bagi aksama. Aksama billahi Abu Hafsin. Siapa dia Abu Hafsin? Umaru. Hadza khatamun. Ma hadza khatamun hadidun ni ataf bayan. Ni ataf bayan. Hadza khatamun hadidun. Hadza khatamun hadidun. Kemudian disebut pada hadza khatamun hadidun, sini boleh tiga wajah. Boleh hadza khatamun hadidun, boleh hadza khatamun hadidan, dan boleh hadza khatamu hadidin. Jadi sini boleh tiga wajah. Kalau hadidun atah bayan. Kalau hadidan hal. Kalau hadidin yang jadi mudhaf ilaih. Kita idafatkan khatamu kepada hadid. Sama ada hadza khatamun hadidun, itu atah bayan. Hadza khatamun hadidan hal. Hadza khatamu hadidin, itu idafat. Hadidin jadi mudhaf ilaih. Boleh tiga wajah pada kalimah hadid. Qala syarih rahimahullah, asyartu bil misalain ila ma tadammanahu al had. Lepas dia syarahkan takrif, dia datangkan misal yang mana dia datangkan dengan dua misal, dengan dua contoh yang apa ni, yang mengandungi had takrif dia tadi. Maknanya dalam contoh dia ni adalah apa yang disebut dalam had tadi. Muwaddihun Abu Hafsin Umaru. Itu contoh bagi muwaddihun. Adapun mukhassis hadza khatamun hadidin. Jadi Umar atah bayan. Dia tujuan dia taudih. Taudih makrifah. Khatamun nakirah. Datang hadid, dia mentakhsiskan, tadi mentaudihkan, ini mentakhsiskan khatam. Sebab khatam banyak, ada daripada hadid dan ada bukan daripada hadid. Faham tak? Jadi datang hadid, dia mentakhsiskan khatam tadi. Khatam daripada hadid, maka bukan daripada benda lain. Jadi asyartu bil misalain ila ma tadammanahu al-haddu min kaunihi muwaddihan lil ma'arif wa mukhassisan lin nakirat. Jadi aku isyaratkan dengan dua misal kepada apa yang mengandungi akannya oleh had. Apa dia ma tadammanahu al had min kaunihi? Itu maksud ma dia nak jelaskan ma tadammanahu al haddu. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang mengandungi akannya oleh had. Dia terkandung dalam had tu. Dalam had tadi sebut apa? Min kaunihi muwaddihan. Ini min kaunil atfi tu atau bayan tu muwaddihan lil ma'arif, dia mentaudihkan makrifah, wa mukhassisan lin nakirat, dan mentakhsiskan nakirat. Itulah yang terkandung dalam had tadi, dalam takrif atau bayan. Wal murad bi Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dikehendaki dengan Abi Hafsin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaka fi nahwi khatamun hadidun salasatu aujuhin.
harus bagi kamu pada umpama kata khatam hadid tu 3 wajah. Al-jarru bil idhafah ala makna min. Ini salah satu apa ni, khatamun hadidun. Khatamu hadidin. Ini khatamun min hadid. Idhafat dengan makna min. Wan nasbu ala tamyiz. Wana tak apa ni? Ala tak sebut tamyiz. Nasab 2 sama ada tamyiz, wakila alal hal. Ana sebut hal ya. Tambah satu lagi. Wan nasbu ala tamyiz, wakila alal hal. Lepas tu wal itba'. Al-jarru bil idhafah ala makna min, wa nasbu ala tamyiz, wakila alal hal. Wakila alal hal tu sambung hak belakang, nasbu ala tamyiz, wakila alal hal. Lepas tu sambung daripada atas apa ni, al-jarru bil idhafah, lepas tu wan nasbu wal itba'. Jadikan dia ataf bayan. Faman kharraja an-nasba ala tamyiz qala inna tabi' atfu bayan. Faman kharraja an-nasba ala tamyiz qala inna tabi'a atfu bayanin. Okey. Jadi siapa yang kata hadid tu nasab kerana tamyiz, dia kata tabi' di situ ataf bayan. Hadid tu ataf bayan. Wa man kharrajahu alal hal qala innahu sifah. Siapa yang kata dia hal, dia kata kalimah hadid tu sifah. Faham? Wal awwal aula, yang pertama aula, li'annahu jamidun, sebab hadid tu jamid, jumudan mahdan. Fala yahsunu kaunuhu halan wala sifatan. Tengok Ustaz. Tak tu. Bismillah. Tak. Tak kata apa. Biarlah yang tu. Tengok lain. Ingat lo. Wa mana'a katsirun minan nahwiyyin kauna atfil bayan nakiratan tabi'an lin nakirah. Wa mana'a katsirun minan nahwiyyin kauna atfil bayan nakiratan tabi'an lin nakirah. Wasahihul jawaz. Dia kata apa ni, ramai daripada apa ni ahli nahwu dia menegah keadaan ataf bayan tu isim nakirah yang jadi tabi' bagi isim nakirah. Tapi dia kata wasahihu, ini pandangan yang sahihnya adalah harus. Wa qad khurrija ala dzalika qauluhu ta'ala wa yusqa min ma'in sadid. Jadi ma'in nakirah, sadid nakirah. Wa qala al-Farisi fi qaulihi ta'ala kaf au kaffaratun, pun sama juga nakirah. Ta'amu miskin atah bayan ataupun badal. Yajuzu fi ta'am an yakuna bayanan wa an yakuna badalan. Badal bagi siapa? Badal bagi kafarah. Atah bayan bagi siapa? Atah bayan bagi kafarah. Jadi kafaratun nakirah. Jadi takhrij apa ni daripada qaul yang mengatakan boleh itu, ni ayat dia. Faham? Wa yu'rabu badala kullin min kullin illam yantani ihlaluhu mahallal awwal ka qaulihi ana banu tarikil bakri bishrin wa qaulihi aya akhawaina
abda syamsin wa naufala. Wa yu'rabu, dhamir dalam tu ataf bayan. Wa yu'rabu yakni atful bayan tu, yakni boleh di i'rab juga. Ataf bayan tadi i'rab dia jadi badala kullin min kull. Boleh kita i'rab ataf bayan, kita i'rab dia badal kul min kul. Tapi dengan syarat illam yamtani ihlaluhu mahallal awal. Jika tidak tertegah ihlalul badan. Kalau tak tertegah, badal tu ambil tempat yang pertama. Faham tak? Kalau tidak tertegah, badal ambil tempat yang pertama. Ana sebut jaa Zaidun akhuka. Sekarang ni akhuka kita boleh i'rab apa? Badal, boleh i'rab ataf bayan. Faham? Sebab apa kita boleh i'rab ataf bayan? Sebab syarat disebut dalam tu nak boleh kita nak i'rabkan ataf bayan ni dengan kita kita nak i'rabkan ataf bayan ni sebagai badal, boleh dengan syarat akhuka boleh ambil tempat yang pertama, itu tempat Zaid. Boleh faham? Akhuka dia boleh ambil tempat yang pertama. Sekarang ni boleh tak anak nak sebut jaa akhuka? Boleh kan? Maknanya dia boleh ambil tempat yang pertama. Jadi kalau macam tu keadaan dia, maka akhuka boleh di i'rab sebagai badal. Kalau tidak, tak boleh i'rab sebagai badal. Faham tak? Ada ke tempat yang tak boleh? Ya, ada tempat yang tak boleh. Contohnya anda cakap ya ayyuha ar-rajulu Zaid. Ya ayyuha ar-rajulu Zaid. Ingat tak kita mengaji bab munada itu? Faham tak? Kalau munada tu ada alif lam, maka kita akan kita akan nida dia dengan wasitah alif, dengan wasitah ya, dengan ayu, bukan dengan ya, dengan wasitah ayu. Faham tak? Jadi ya ayu, ayu ni jadi munada. Faham tak? Lepas tu waktu tu akan didatangkan hak tanbih, datang selepas dia hak tanbih. Kalau perempuan ayyatu, ya ayyatuha al-imra'ah. Baik. Jadi sekarang ni Zaid ni ataf bayan. Boleh tak kita nak i'rab dia jadi badal? Di sinilah kita akan buat proses tadi ya. Sekarang ni kita cakap Zaid boleh dah ambil tempat rajul. Boleh tak Zaid ambil tempat pertama? Mana boleh dah ihlal badal tempat yang pertama, tempat rajul. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Faham tak? Kita tak ada kata ya ayyuha Zaid. Kita akan kata ya Zaidu. Dia faham? Dekat bab munada itu kita akan kata ya Zaidu. Tapi kalau munada tu ada alif lam, pada ketika tu didatangkan ayu. Bagi muzakkar dan bagi muannas ayyatu. Jadi sekarang ni Zaid tidak boleh duduk tempat yang pertama, ni tempat rajul. Matbu' tu. Jadi tak boleh nak i'rab Zaid ni sebagai badal. Hanya boleh di-i'rab sebagai ataf bayan. Cuma dia datangkan baik. Dia datangkan baik. Kalau contoh yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Syekh Muhammad Muhyiddin bagi, itu mudah sikit lah. Maknanya dia kalam biasa. Baik. Sama juga ya Zaidu Al-Haris. Ya Zaidu, lepas tu Al-Haris. Sekarang ni jadi apa? Ataf Haris, kita i'rab dia ataf bayan.
Baik, soal, boleh tak nak i'rab al-Haris sebagai badal? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab al-Haris tak boleh duduk tempat Zaid. Kita tak boleh cakap yal Haris. Sebab bila ketika ni kita akan, kalau kita letak Haris tempat ni, kita akan cakap ya ayyuhal Haris. Boleh. Jadi Haris ni tak boleh duduk tempat Zaid. Dia tak boleh tempat Zaid, dia tak boleh jadi badal. Kita akan i'rab satu i'rab sahaja. Nanti kita akan tengok syarahan dua ni lah, dua bait ni. Kata syarah rahimahullah, kullu ismin sahhal hukmu alaihi bi annahu atfu bayanin mufidun lil idah aw lit takhsis sahha an yuhkama alaihi bi annahu badalu kullin min kull. Dia kata tiap-tiap isim yang sah kita hukumkan ke atasnya dengan bahawasanya dia tu atah bayan. Tiap-tiap isim yang sah kita hukumkan kata dia atah bayan, yang mana dia tu bagi faedah idah dan bagi faedah takhsis. Sah juga kita nak hukumkan ke atas isim tersebut badal kul min kul. Badal tak masuk lagi, tapi dia terus badal kat sini. Tak. Nanti akan masuk bab badal lah. Ada badal kul min kul, badal ba' min kul, badal ijtimal dengan badal. Kalau sebelum ni kita ngaji 4 tu badal ghalat. Baik. Jadi tiap-tiap isim yang kita boleh hukumkan ke atasnya dia tu jadi atah bayan, dan dia bagi faedah idah dan juga takhsis, sah kita hukumkan atas isim tu dia tu jadi badal kul min kul. Mufidun badal kul min kul, yang mufidun li takriri makna kalam wa tauqidihi, yang bagi faedah takrir, menetapkan makna kalam dan mentaukid, menegaskan lagi makna kalam. Likaunihi, kerana likaunil badal tu, kerana apa ni keadaan badal tu ala niyati takraril amil. Kerana keadaan apa ni badal tu di atas niatkan ulangkan amil. Ingat tak nak sebut sebelum ni, badal tu dia tu tabi' al-maqsud bil hukum. Bila ana sebut jaa Zaidun akhuka, seolah-olah ana sebenarnya nak cakap apa? Jaa akhuka. Sekarang ni ana niat ulangkan amil. Apa amil dia? Jaa. Seolah-olah bila ana sebut jaa Zaidun akhuka, ana cakap jaa Zaidun jaa akhuka. Kita ulang balik amil tersebut. Yang nak cakap sebenarnya apa? Akhuka ni apa ni mubdal minhu fi niyati tarh. Niat kita campur dia. Yang kita nak badal tu. Kalau faqala Nabi Muhammad. Muhammad. Muhammad tu jadi badal. Faham tak? Jadi badal, sebab itu sebenarnya kita nak cakap qala qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kita nak bagi tahu Nabi Muhammad yang cakap. Jadi kita datangkan dulu dengan lafaz Nabi. Lepas tu kita datangkan dengan badal. Jadi seolah-olah kita kata qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastasna ba'duhum min dzalika mas'alatan wa ba'duhum mas'alatain wa ba'duhum aktsara min dzalika. Dan dia kata sebagian ulama mengistisnakan daripada yang tersebut ni satu masalah. Ada yang mengistisnakan, mengecualikan 2 masalah, ada yang mengecualikan 3 masalah. Tapi dia kata wa yajma'ul jami' qauli, dan menghimpunkan semua tu dia cakap perkataan aku illam yamtani' ihlaluhu mahallal awal. Illam yamtani' jika tak tertegah ambil tempat badal tu ke tempat yang pertama. Kalau tak tertegah maknanya boleh, jadi boleh kita i'rab jadi badal. Badal atah bayan tu boleh kita i'rab dia jadi badal. Wa qad dzakartu lidzalika misalain ahaduhuma qaulu syair ana ibnu tarikil bakri bishrin alaihi at-tayru tarkubuhu wuqu'a.
Baik. Dia istisna daripada apa? Istisna kan dia kata tiap-tiap daripada, faham kan? Wastasna ba'du min zalika. Kaedah tadi tu, tiap-tiap isim yang boleh, yang apa ni, tiap-tiap isim yang sah kita hukum di atas bayan, boleh kita hukum dia jadi badal. Jadi sebagian ulama istisna daripada kaedah yang disebut tadi satu masalah. Ada sebut dua masalah, ada sebut tiga masalah. Faham tak? Maknanya ada tempat boleh i'rab jadi, boleh i'rab atas bayan tapi tak boleh i'rab jadi badal. Istisna daripada kaedah tadi yang kita sebut tu. Perkataan kullu ismin sahha hukmu alaihi bi annahu atfu bayan, sahha an yahkuma alaihi bi annahu badal kul min kul. Dia nak istisna daripada situ. Tapi dia kata menghimpunkan semua tu oleh perkataan aku illam yang tana ihlalu mahallal awal. Wa qad zakatu lidzalika misalain. Baca ni, ana benu ana benu tariki al-bakri bishrin. Cakap sampai tu. Ana ibnu at-tariki al-bakri bishrin. Apa i'rab bishr? Ataf bayan. Baik. Ataf bayan bagi al-Bakri. Bishrin ataf bayan bagi al-Bakri. Tadi kan kaedah kita sebut apa yang boleh di-i'rab, apa ni ataf bayan, apa yang boleh kita hukumkan, isim yang kita boleh i'rab di atas bayan, boleh kita i'rab dia badal. Sini tak boleh. Sebab apa sini tak boleh? Sebab Bishri tak boleh ambil tempat Bakri. Kenapa tak boleh ambil tempat Bakri? Kenapa tak boleh ambil tempat Bakri? Tak bolehkah kita cakap ana banu tariki Bishrin? Boleh cakap ana banu tariki Bishrin. Di sini kita kena kembali balik kepada ba' munada. Kena ingat balik ahkam bukan munada, idhafah. Idhafah ada terbagi kepada idhafah mahdah, ghair mahdah, ataupun kita idhafah hakikiyah, majaziyah, ataupun kita kata idhafah maknawiyah, idhafah lafziyah. Itu kita ngaji bab idhafah. Idhafah terbagi ada dua. Lepas tu kita mengaji ahkam idhafah. Al-idhafah la tajtami'u ma'a at-tanwin. Al-idhafah la tajtami'u ma'a nun al-musanna wal jama'. Lepas tu wal idhafah al-hakikiyah ataupun al-maknawiyah la tajtami'u ma'a ma'al alifi wal lam. Yang keempat dia sebut apa? Yajuzu an tajtami'a al-idhafatu ma'a, yajuzu an tajtami'a al-idhafatu lafziyah ma'a al. Faham kan? Idhafah ada dua. Idhafah maknawiyah dan juga lafziyah. Idhafah maknawiyah dekat mudhaf tu tak boleh ada alif lam. Maknanya idhafah maknawiyah dia tidak boleh kita kata berijtima', berhimpun dengan alif lam. Macam tadi khatamul hadid kan, kita kata khatamul hadid. Asal khatam min hadid. Mana ni idhafat maknawiyah. Tak boleh ada lam kat sini. Faham?
Tapi kalau idhafah lafziah boleh berhimpun idhafah dan juga alif lam pada 5 rupa. Al-mudah tu tasniyah, ad-daribu, ad-dariba, Zaidin, ataupun mudhaf jamak, ad-daribu, Zaidin, ataupun mudhaf ilaih ada alif lam, ad-daribu, ar-rajuli, ataupun mudhaf diidhafatkan, mudhaf ilaih diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam. Ad-daribu ra'si ar-rajuli. Ini pun ad-daribu ar-rajuli, ad-daribu Zaidin, ad-dariba Zaidin. Ataupun apa satu lagi? Mudhaf diidhafatkan kepada isim yang pada isim itu ada dhamir kembali kepada isim yang ada alif lam. Ar-rajulu, ad-daribu, ar-rajulu, ad-daribu, ra'si, ar-rajulu ad-daribu ra'si akhihi. Setelah maratu bi ad-daribi, ar-rajulu ad-daribu ra'si gulamihi. Beli pada rajul. Ad-daribu mudhaf, mudhaf ni apa ni, ni mudhaf, ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni juga diidhafatkan kepada satu isim. Isim itu ada berhubung dengan dhamir kembali kepada ar-rajul, pada isim yang ada alif lam. Jadi ini 5 rupa yang disebut tadi tu. Boleh mudhaf ada alif lam. Artinya mudhaf boleh berhimpun dengan apa ni, bukan mudhaf, idhafah boleh berhimpun dengan alif lam. Sini idhafah dariba, idhafah pada Zaid, tapi ada alif lam. Faham? Ad-daribu Zaidin, idhafah tapi ada alif lam. Ad-daribu ar-rajuli, ada alif lam. Ad-daribu ra'sir rajuli pun sama jugalah. Ar-rajulu ad-daribu ra'si gulamihi. Yang tak bolehnya apa? Kalau apa ni mudhaf tu mufrad, ad-daribu Zaidin, tak boleh. Syarat dia tasniyah ataupun jamak, ataupun mufrad tapi diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam, ataupun mufrad diidhafatkan kepada isim yang isim tu diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam, ataupun mufrad diidhafatkan kepada isim tu diidhafatkan kepada isim yang ada dhamir kembali kepada isim yang ada alif lam. Okey. Bishr kalau kita letak dekat Bakri akan jadi apa? Ibnu At-Tariki Bishrin. Sama dengan ni. Sebab tu tak boleh. Faham tak? Ni tak bu? Tak boleh. Ni faham? Ni masalah iaitu apa dia? Idhafah lafziah. Idhafah lafziah apa? Makna idhafatu sifah ila ma'mulihi. Idhafatu sifah ila ma'mulihi. Jadi sekarang tu at-tariku tu sifah. Faham? Jadi idhafatu sifah ila ma'mulihi ataupun dikenali dengan idhafah lafziah. Jadi boleh berhubung ataupun boleh berkumpul idhafah dengan apa ni alif lam pada beberapa rupa masalah daripada 5 ni.
Itu jalan kita jalan apa? Oh, salah saya Ahmad. Itu jalan kita tak boleh. Faham tak? Bishru tu tak boleh nak i'rab jadi badal. Wasani qaulul akhar, dan yang kedua, contoh yang kedua dia bagi, aya akhawaina abda syamsin wa naufala u'idzukuma billahi an tuhdisa harba. Ya akhawaina, ya akhawaina abda syamsin wa naufala. Naufala ataf bayan, atfu bayan, tidak boleh di i'rab badal. Cuma sekarang ni nak tahu kenapa naufala tak boleh kita i'rab jadi badal. Ada ya akhawaina abda syamsin wa naufala. No, tak boleh. Sebab sekarang ni abda syamsin wa naufala, boleh tak kita nak letak tempat yang pertama, tempat akhawaina? Faham? Boleh tak sini abda syamsin wa naufala kita nak letak dia tempat akhawaina? Kita akan kata ya abda syamsin wa naufala. Boleh tak kita cakap macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ha? Macam mana? Naufala tak nampak Ni dia berkait dengan ataf, berkait dengan tabi' munada. Kita bagikan kepada 4 itu kan. Tabi' munada wajib rafa', wajib nasab, boleh 2 wajah. Dan yang keempat, yang mana munada tu seperti, yang mana tabi' tu seperti munada mustaqil. Sebelum tu nak cakap ja'a akhawaka Zaidun wa Khalidun. Boleh tak i'rab jadi badal? Zaidun wa Khalidun. Boleh tak i'rab jadi badal? Ja'a akhawaka Zaidun wa Khalidun. Boleh tak i'rab jadi badal? Boleh tak? Sebab apa boleh? Sama macam tadi kita cakap, cuba letak Zaid wa Khalid dekat tempat akhawaka. Boleh tak? Ja'a Zaidun wa Khalidun. Boleh kan? Boleh. Jadi sekarang ni kita boleh i'rab ni jadi badal. 2 ni badal bagi akhawaka ni, ataupun atah bayan bagi akhawaka. Tapi sini boleh tak abda syamsin wa naufala jadi atah bagi akhawaina? Boleh tak kita kata ya abda syamsin wa naufala? Di situ kita kena kembali balik kepada bab
munada yang kita mengaji itu. Tabi' munada. Faham? Tabi' munada. Di tabi' munada. Sekarang ni Abda Syamsin. Kan? Lepas tu datangkan dengan waw ataf. Lepas tu maktuf. Faham? Dia maktuf. Jadi dia tabi' lah. Dia akan tabi'. Dia akan ikut sini. Faham tak? Okey. Wah, salah hormat. Jadi kalau kita nak i'rabkan dia badal. Sekarang ni kan badal dia fi niyati takraril amil. Faham tak? Maknanya kita akan ulang balik ya abda syamsin. Lepas tu kita akan ulang, kalau kita akan baca kat naufala ni, dia akan jadi naufala ke naufalu. Lepas tu kena tahu apa tu naufal. Tengok sini, wasana Sayyidina Muhammad. Wasana Sayyidina Muhammad. Nama orang ni Naufal, Abda Syams wa Naufala. Jadi alam mufrad hukum dia apa? Mabni. Alam mufrad hukum mabni. Jadi sekarang ni datang riwayat Naufala. Kalau datang riwayat Naufalu tak apa lah. Faham tak? Boleh jadi badal sekali datang riwayat Naufalu. Sebab apa? Sebab kita boleh letak kat akhawaina. Tapi sekarang datang riwayat Naufala. Boleh tak kita nak letak dua-dua tu dekat akhawaina? Tak kena. Sebab kalau dia akan jadi ya abda syamsin wa naufalu. Faham tak? Itu wajah dia tak boleh. Kalau tengok dekat bawah tu asyahidu fihi qauluhu ya ayat apa ni ayat akhawaina tak berbuah hamzah. Ayat akhawaina abda syamsin wa naufala. Fa inna qauluhu abda syamsin atfu bayan ala qauli akhawaina. Wala yajuzu an yakuna badalan minhu li'annahu law kana badalan lakana hukmuhu hukmul ma'tuf bil waw alaihi hukmul ma'tuf bil waw alaihi wahidan wastalzama dhalika an yakuna kullu wahidin minhuma kal munada al mustaqil. Sebab atah nasak kan. Ataf nasak tak ada alif lam. Dia kal munada mustaqil, tengaji itu. Wastalzama dzalika an yakuna kullu wahidin minhuma kal munada mustaqil li'anna al badal minal munada yu'amalu muamalatan nida'in mustaqil. Badal daripada munada kita muamalahkan sebagai muamalah nida' mustaqil, satu nida' yang baru, yang terasing. Likaunihi ala niyyati takraril amil alladhi huwa huna harfun nida' kama awdahnahu laka fi ma sabaqa fi babin nida'. Wahada yastadai an yakuna qawluhu naufalan mabniyan ala dhamm likauni alaman mufradan lakinna riwayata waradat binasbihi. Riwayat datang nasab fadallat ala annahu la yakunu qawlu abda syams hina idzin badalan ay anna al mani' min ja'li abdi syams badalan ma'a sihhati jarayani hadhihi al ahkam alayhi innama huwa anna syair qad atafa alaihi isman akhar bin nasbi ma'a kauni dzalikal ma'tuf alaman mufradan wal alamul mufrad yajibu bina'uhu ala dhamm idza waqa'a munadan walau qala wa naufalu bid dhammi la jaza. Dia sebenarnya boleh, tapi sebab apa tak boleh? Faham tak? Abdul Syams kita boleh i'rab dia jadi badal, kita boleh i'rab dia jadi atah bayan. Kenapa sekarang ni kita tak boleh i'rab Abdul Syams jadi badal? Sebab apa? Sebab dia atafkan Naufal ke atas Abda Syams. Dia atafkan Naufal atas Abda Syams dan riwayat datang nasab. Faham? Kalau riwayat datang dham, mafi muskilah. Boleh i'rab dua-dua ni jadi badal. Tapi bila datang diatafkan Naufal kepada Abda Syams, maka tertegahlah kita nak i'rab Abda Syams ni jadi badal. Dua-dua sekali tak boleh tak boleh jadi badal. Itu manik dia. Tapi kalau tak ada manik tu,
boleh i'rab badal, boleh i'rab ataf bayan. Wa bayanu dzalika fil baitil awal, dia nak sekarang ni nak terangkan apa yang dia bawa tu lah. Nak terangkan bait yang didatangkan. Wa bayanu dzalika fil baitil awal anna qawlahu Bishrin atfu bayanin alal bakri wa la yajuzu an yakuna badalan minhu li'anna al badal fi niyati ihlalihi mahallal awal. Nampak? Kerana badal dia pada niat badal tu ambil tempat yang pertama. Faham tak? Wala yajuzu an yuqal ana ibnu tariki Bishrin li'annahu la yudafu ma fihi alif wal lam. Kerana tidak diwafatkan kepada dia li'annahu la yudafu ma fihi alif wal lam. Ana ibnu tariki Bishrin, tak boleh, la yajuzu an yuqal li'annahu la yudafu ma fihi alif wal lam nahu tarik ila lima fihi lam illa lima fihi alif wal lam. Tidak diidafatkan apa yang ada alif lam seperti tarik kecuali kepada apa yang ada alif lam. Hak 5 tadi tu. Faham tak? At-tarik kan ada alif lam. Jadi at-tarik dia tidak diidafatkan kecuali kepada apa yang ada alif lam. Tadi kan 2 tu kalau dia tasniah ataupun dia jamak. Lepas tu 3 contoh yang nak bagi lagi, yang 3 surah tadi tu semuanya mufrad tapi diidafatkan kepada isim yang ada alif lam. Ad-daribu ar-rajuli, ad-daribu ra'sir rajuli, ad-daribu ar-rajulu, ad-daribu ra'si ghulamihi. Faham? Nahwu al-Bakri la li'annahu, kenapa tak boleh cakap ana banu tariki Bishrin li'annahu la yudafu ma fihi al-alif wal lam. Apa dia ma fihi alif wal lam? At-tarik. Contohnya at-tarik. Itu maksud apa tu? Dia tak bagi contoh bagi ma fihi alif wal lam. Tidak diidafatkan isim yang ada alif lam kecuali kepada isim yang ada alif lam. Illa lima fihi alif wal lam. Nahwu al-Bakri. Wala yuqal ad-daribu Zaidin kama taqaddama syarhuhu fi babil idafah. Wa bayanu dzalika fil baiti tsani anna qawlahu abda syamsin wa nawfalan atfu bayan ala qawli akhawaina wa la yajuzu an yakuna badalan. Tak boleh jadi badal li'annahu hina idzin fi takdiri ihlali ihlalihi mahall al-awwal. Kerana pada ketika itu bila kita cakap apa ni abda syamsin wa nawfalan jadi badal, waktu tu kita takdirkan abda syams wa nawfal duduk di tempat yang pertama iaitu akhawaina. Faka'annaka qulta ayya abda syamsin wa nawfalan wa dzalika la yajuz. Qauluka ni la yajuz li'anna al-munada, kerana munada idza utifa alaihi ismun mujarrad min al-alif wal lam. Munada kat sini apa? Abda syamsu. Abda syamsu munada. Lepas tu diatafkan kepadanya isim mujarrad daripada alif lam. Summa utifa alaihi ala abda syamsu, isim yang kosong daripada alif lam. Naufal. Wajaba an yu'ta ma yastahiquhu law kana munadan. Wajib kita bagikan kepada dia apa yang sepatutnya dia terimalah kalau dia jadi munada. Ni i'rab dia jadi apa? Dia akan jadi mabni, kan? Dia akan jadi mabni ala dhamm. Jadi sekarang ni naufalan mabni ke mansub? Wa naufalan law kana munadan lakila fihi ya naufalu bidhammi la ya naufala binasbi. Jadi naufal kalau dia munada akan dikatakan padanya ya naufalu, bukannya ya naufalan binasbi. Falizalika, kerana itulah kana yajibu an yuqal huna ya akhawaina abda syamsin wa naufalu.
Yang ni wajib kita kata ya akhawaina abda syamsin wa naufalu kalau kita nak jadikan abda syams dan naufalu tu badal. Sebab tu nombor satu tu dia buat ai liyasihha kaunu badalan. Kena cakap macam tu lah. Dah tak cakap macam tu maka boleh satu i'rab sahaja. Jadi sekarang ni yang tuan faham, kalau lah satu apa ni Allah sallallahu alaihi Muhammad andainya atah bayan tu boleh apa ni atah bayan kita boleh juga i'rab jadi badal sekiranya boleh atah bayan tu boleh dia duduk tempat yang pertama. Kita boleh i'rab jaa zaidun akhuka tu atah bayan dan boleh juga kita i'rab dia sebagai badal sekiranya dia boleh isim tu boleh duduk tempat yang pertama. Habis. Tabayan settle. Sebenarnya senang je. Tapi sebab dia datangkan dua bait tu, dia jadi susah. Ni atah bayan ni tadi tu lah. Tujuan didatangkan atah bayan untuk taudih ma'rifah dan juga untuk taksis nakirah. Dan dia jamid ghairu muawwal. Faham? Itulah atah bayan. Lamanya bila dibawa datang syair ni, maka kita perlu pergi balik kepada bab munada, apa tu bab idhafah. Baik. Wa atfun nasaqi bil waw. Sekarang ni dia mula nak masuk ataf nasaq. Berapa lama ni? Sejam. Kita ambil sebahagian lah ataf nasaq. Atfu an-nasaq wa at-tabi'u bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufi al-atfi. Baik, apa dia ataf nasaq? Ataf nasaq huwa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Iaitu tabi' Ja'a Zaidun wa Amrun. Ataf nasaq ditakdirkan ataf nasaq adalah tabi' Amrun yang yatawassatu menengahi antaranya antara tabi' itu wa matbu'ihi Zaid, menengahi antaranya antara tabi' dan matbu'nya oleh salah satu daripada huruf ataf. Dia faham? Jadi Amru ni tabi', Zaidu ni matbu'. Faham? Antara depa, antara tabi' dan matbu' ada huruf ataf tengah-tengah. Sama ada waw ataupun fa ataupun summa dan selainnya yang kita akan tengok nanti. Ja'a Zaidun wa Amrun. Boleh. Dan huruf ataf salah satunya al-waw. Al-waw.
Apa faedah waw? Faedah waw lil jam'i. Lil jam'i wa kan li mutlaqil jam'i. Li mutlaqil jam'i baina al-ma'tuf wal ma'tuf alaih fi hukmin wahidin. Apa faedah huruf waw? Al-waw li mutlaqil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fi hukmin wahidin. Faedah huruf waw, bila kita atafkan dengan huruf waw, dia bagi faedah semata-mata kita nak himpunkan antara ma'tuf dan juga ma'tuf alaih pada hukum yang satu. Apa dia ma'tuf, apa dia ma'tuf alaih? Ana lupa sebut tadi. Contohnya ana sebut ja'a Zaidun wa Bakrun. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Yang sebelum huruf ataf tu dipanggil sebagai ma'tuf alaih. Waw ni panggil atif ataupun huruf ataf. Bakrun dipanggil sebagai ma'tuf. Ini istilah dia yang perlu kita tahulah. Sebab bila masuk ba' ataf, maka digunakan istilah ma'tuf, ma'tuf alaih. Faham? Itu huruf ataf ataupun atif. Jadi Zaidun ma'tuf alaih, waw huruf ataf ataupun atif, Bakrun ma'tuf. Jadi waw bila kita datangkan, dia semata-mata nak menghimpunkan antara ma'tuf iaitu Bakrun dan juga ma'tuf alaih iaitu Zaid pada hukum yang satu. Apa hukum kat sini? Al-maji. Ja'a ada hukum maji. Jadi kita hukumkan Zaid dengan datang. Ini kita nak kumpulkan, kita himpunkan Zaid dan Bakrun pada hukum yang satu. Maksudnya hukum maji ini kena kepada Zaid dan hukum maji ini kena kepada Bakrun. Maksudnya Zaid datang, Bakrun pun datang. Jadi hukum tu kena dua-dua sekali. Semata-mata kita nak himpunkan Zaid dan Bakrun pada hukum yang satu, iaitu maji. Kalau anda kata dakhala Zaidun wa Bakrun. Jadi dalam ni ada hukum apa dia? Dukhul. Dakhala ada dalalah, dia bagi faham hadas iaitu dukhul. Hukum dukhul, dan dukhul ni kena pada Zaid, kena pada Bakar. Maksudnya Zaid datang, Bakar pun datang. Telah datang Zaid, telah datang Bakar. Boleh faham? Cuma adakah dia bagi faedah tertib? Adakah Zaid datang dulu kemudian baru Bakar datang sebab Zaid disebut dulu? Tak. Dia tak bagi faedah tertib, dia hanya bagi faedah limutlaqil jam'i. Semata-mata nak himpun ma'tuf dan ma'tuf alaih pada satu hukum Jadi di sini ada 3 ihtimal. Faham? Di sini ada 3 ihtimal. Ada ihtimal Zaid datang dulu baru Bakar datang. Ihtimal yang kedua, Bakar datang dulu baru Zaid datang. Ihtimal yang ketiga, Zaid dan Bakar datang sekali. Faham? Ada 3 ihtimal. Jadi waw masalah Sayyidina Muhammad limutlaqi al-jam'i. Kalau ada faedah tertib, itu bukan daripada waw. Faham? Itu daripada lain. Ada qarinah yang lain. Ada qarinah yang lain. Sebab tu di sini juga berlaku khilaf pada ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu
bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Allah Taala guna waw dalam tu. Jadi waw li mutlaqil jama'. Jadi ada mazhab Hanafi tak syarat pun tertib. Kan? Mazhab Maliki tak syarat pun tertib. Tapi mazhab Syafi'i syarat tertib. Jadi bila kita baca kitab Syafi'i, jadi kita akan tengok ulama Syafi'i akan cuba datangkan qarinah yang lain untuk menunjukkan waw tu untuk tertib. Faham tak? Waw tu maknanya bukan dapat tertib tu daripada waw, tapi daripada dalil yang lain. Faham? Itu yang pertama al-waw. Yang kedua al-fa. Lil jam'i wa tartibi wa ta'kid. Fa bagi faedah jamak, fa bagi faedah tertib, dan fa bagi faedah ta'kid. Bila nak sebut tertib, faham kan? Tertib. Ta'kid maknanya yang kedua datang selepas yang pertama tanpa ada fasil. Okey. Kalau nak cakap dalam bahasa Arab, dakhala Zaidun fa Bakrun. Dakhala Zaidun fa Bakrun. Apa yang dipaham daripada ayat ni dengan dakhala Zaidun wa Bakrun? Kalau nak tukar waw wa Bakrun, ada ihtimal 3 tadi. Zaid datang dulu baru Bakar datang. Bakar datang dulu baru Zaid datang. Zaid dan Bakar datang sekali. Itu 3 ihtimal. Tapi bila nak guna fa, dakhala Zaidun fa Bakrun, sekarang ni bagi faedah jamak, ishtirak pada hukum, dia berkongsi pada hukum dukhul. Maknanya Zaid pun dukhul, Bakrun pun dukhul. Baik. Dan dia bagi faedah tartib. Maknanya Zaid dulu datang baru Bakar datang. Dan datang yang kedua tu tanpa ada fasil. Boleh faham? Tanpa ada penceraian. Cuma takkib ni, takkib dia ala hasabil hadas. Dia takkib ni dia mengikut hadas. Kadang satu hadas tu dia ada fasil, tapi seolah-olah tak ada fasil. Contohnya nak cakap safar tu ila Sudan, tapi anda duduk Sudan dalam sehari ataupun 2 hari saja. Faham tak? Orang kata masih lagi dalam tempoh musafir. Lepas tu ada anda terbang ke tempat lain pula. Jadi sekarang ni tempoh yang anda duduk tu seolah-olah tidak ada fasil, tapi dia takkib dan tertib. Jadi anda boleh cakap safar tu dakhaltu Sudan fa, anda guna fa. Tapi anda duduk kat situ 2 hari. Dakhaltu Sudan, lepas tu fa Misra, lepas tu fa apa lagi? Anda guna dengan fa. Boleh faham? Sebab dia ikut hadas. Dia ikut hadas. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau anda masuk ke kelas, anda pergi ke jamiah, kat mana? Anda pergi kelas kat mana? Ustaz tak mai. Buka Ustaz mai, anak murid tak mai. Anak murid tak mai, sejam tak mai. Jadi kat situ bukan nak pakai fa lagi, nak pakai summa. Sebab tadi 2 hari kita kata masih pakai fa. Tapi tengok hadas lah. Tengok hadas apa dia? Pekerjaan ataupun perbuatan tu. Perbuatan safar kalau duduk sehari 2 macam tak duduk lah.
Faham tak? Seolah-olah tidak ada fasil. Tapi kalau kita pergi ke kelas, anak murid tak main sejam, itu dah dikira sebagai lama. Waktu tu kita akan pakai summa bagi faedah tarakhi. Bagi faedah tarakhi. Ini yang ketiga lah, summa. Summa lil jam'i wa tartibi wa tarakhi. Wa tarakhi. Contohnya arsalallahu Musa summa Isa summa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faham? Arsalallahu Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tempoh Musa dan Isa diutuskan ada tempoh masa yang panjang. Antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa diutuskan ada tempoh masa yang panjang. Jadi guna summa. Yang keempat, au. Allahumma shalli ala sayyidina. Au ni pun banyak makna juga. Bukan. Hatta dulu. Kak lu. Hatta lu. Hatta. Lil ghayah wa tadrij. Hatta lil ghayah dan juga tadrij, dan dia ada beberapa syarat. Kita akan tengok dalam. Apa maksud ghayah dan juga apa maksud tadrij. Kita nak baca dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa atfun nasaq bil waw. Jadi ataf bayan wa atful bayan wa atfun nasaq. Wa atful bayan wa atfu an-nasaq bil waw. Qala syarih rahimahullah ar-rabi'u min at-tawabi' atfun nasaq. Yang keempat daripada tawabi' ataf nasaq. Wa qad madha tafsirul atfi, dan telah lalu tafsiran ataf. Yani ar-ruju' ila syai' ba'da al-insirafi anhu. Jadi dah terangkan apa maksud ataf di sana. Fa amman nasaq, adapun nasaq fa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil ati dzikruha. Sama je lah, beza sikit je lah. At-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ni at-tabi' yang menengahi antaranya, antara tabi' dan antara matbu'nya, satu daripada huruf-huruf ataf yang akan datang sebutnya. Walam ahuddahu bihaddin liwuduhihi. Maknanya aku tidak buat apa, aku tidak mentakrifkan dia dengan takrif. Maksudnya aku tak sebut takrif dalam matan. Kan dalam matan dia kata wa atfun nasaki bil waw. Dia tak sebut pun apa takrif atau nasak. Dalam syarah boleh sebut tak takrif, iaitu at-tabi' al-mutawassit bainahu wa baina matbu'i ahadu hurufil atfi. Jadi aku tidak takrifkan dia kerana jelasnya dia. Ala annani fassartuhu biqauli bil waw. Lebih lagi aku telah mentafsirkan dia dengan kata aku bil waw. Maksudnya ataf nasak iaitu ataf dengan huruf jar. Dengan huruf jar dan dengan huruf ataf. Afwan. Lebih lagi aku telah mentafsirkannya dengan perkataan aku bil waw ila akhirih. Jadi dia kata bil waw, lepas tu al waw hiya li mutlaqil jam'i. Kat depan tu.
Fa inna ma'nahu, makna perkataan wa atfun nasaki bil waw tu, fa inna ma'nahu anna atfan nasak huwal atfu bil waw wal fa wa akhawatihima. Itu maksud dia. Maksud matan tu wa atfun nasaki bil waw. Jadi dia kata aku dah tak tulis dah. Aku dah tak takrifkan apa itu ataf nasak kerana dah jelas dah. Kan? Lebih lagi dia kata aku telah mentafsirkan ataf nasak tu dengan kata aku bil waw. Ini atfun nasaki bil waw. Maksud dia ataf nasak tu adalah ataf dengan waw ataupun fa ataupun akhawat dia. Summa, bal. Wa'taradtu ba'da dzikri kulla harfin bitafsirihi ma'nahu. Bitafsiri ada hi bitafsirihi. Tak ada kan? Sini ada bitafsirihi ma'nahu. Jadi agak kekok sikit bunyi. Wa'taradtu ba'da dzikri kulla harfin bitafsiri ma'nahu. Maksud dia nak kata apa? I'taradtu, aku lentangkan selepas aku sebutkan tiap-tiap satu huruf, aku lentangkan, maknanya aku sebutkan tafsiran makna dia. Dia sebut au, apa makna au? Dia sebut waw, waw pula dah. Dia sebut waw nah. Harful waw. Dia sebut waw, apa makna dia? Dia sebut summa, apa makna dia? Dia sebut fa, apa makna dia? Qala musannif rahimahullah, al-wawu hiya li mutlaqil jam'i. Waw untuk semata-mata jamak. Wa hiya untuk semata-mata jamak. Qala as-Sayrafi rahimahullah, ajma'a an-nahwiyyun wal lughawiyyun minal basriyyin wal kufiyyin ala anna al-waw li jam'i min ghairi tertib. Kata Sayrafi, dia kata ahli nahwu dan juga ahli lughah daripada kalangan basriyyin dan juga kufiyyin pakat ijma' atas bahawasanya waw ni lil jam'i min ghairi tertib. Dia untuk jamak aja, untuk himpun, untuk ishtirak hukum tanpa tertib. Tapi nanti kita akan tengok dalam syarah kata bukan ijma'. Ada juga segelintir yang mengatakan waw bagi faedah tertib. Wa aqulu, aku kata Syekh Ibn Hisham rahimahullah, idza qila jaa Zaidun wa Amrun, apabila dikatakan dalam bahasa Arab jaa Zaidun wa Amrun, fa ma'nahu annahuma ishtaraka fil maji. Faham? Maknanya jaa Zaidun wa Amrun, kedua-duanya Zaid dan Amar mereka tu berkongsi pada hukum maji. Maknanya kata Zaid datang, Amrun pun datang. Summa yahtamilul kalamu thalathata ma'anin. Kemudian kalam tersebut ada ihtimal 3 makna. Ahaduha an yakuna jaa ma'an. Ihtimal yang pertama, kedua-duanya Zaid dan Amrun datang kedua-duanya bersama. Wasani an yakuna, yani al-ihtimal al-makna tsani an yakuna maji'uhuma ala tertib. Ihtimal yang kedua adalah kedatangan Zaid dan Amrun tu atas tertib. Zaid dulu baru Amrun. Wasalis an yakuna ala aksi tertib. Maksudnya ala tertib tu ala tertibil mazkur fil kalam tu. Wasalis makna yang ketiga an yakuna apa? Maji'uhuma ala aksi tertib. An yakuna yang ketiga, makna yang ketiga adalah kedatangan kedua-dua tu atas aks tertib. Apa dia aks? Sebalik bagi tertib tadi. Tertib sebut apa? Zaid dulu baru Amrun. Maknanya Amrun datang dulu baru Zaid. Itu maksud aksu tertib. Fa in fuhima ahadul umur bi khususihi fa min dalilin akhar. Maka jika difahami salah satu daripada 3 perkara tadi, sekarang ni ada ihtimal 3 makna kan? Tak ada faedah tertib kan? Ada ihtimal 3 makna, maknanya mereka datang sekali, ataupun tertib, ataupun aksu tertib. Tapi kalau difaham salah satu daripada 3 makna tadi, maka bukan difaham daripada kalimah waw. Faham? Fa in fuhima ahadul umur al-mazkurah tadi bi khususihi, difaham salah satu perkara secara khusus daripada 3 tadi, maka itu adalah daripada dalil yang lain. Faham?
kama fuhimat al-ma'iyyah fi nahwi qaulihi ta'ala, seperti mana difahami kebersamaan ma'iyah tu pada umpama firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maksudnya ma'a Ismail. Faham tak? Tapi faham bukan daripada waw tu, tapi faham daripada dalil yang lain, daripada siyak ke, mana daripada konteks ayat tu ke, dan juga daripada dalil yang, atau daripada dalil yang lain, bukan daripada waw. Dia tak macam fa. Fa memang bagi faedah tertib. Faham? Ja'a Zaidun fa amrun. Kita kata di sini ada tertib. Daripada mana kita tahu? Daripada huruf fa tu sendiri. Faham? Adapun waw dia tak bagi faedah tertib. Wa kama fuhimat tertib fi qaulihi ta'ala, dan seperti mana difahami tertib pada firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Faham tak? Dipaham tertib tu daripada siyak. Digoncangkan bumi, lepas tu keluar asqalaha, lepas tu manusia cakap ma laha. Jadi semua tu adalah tertib, dipaham daripada siyak, bukan daripada huruf waw. Wa kama fuhima aksul tertib, dan seperti mana difahami aks tertib fi qaulihi ta'ala ikhbaran an munkiril ba'thi, seperti dipaham aksul tertib pada firman Allah Ta'ala ikhbar an munkiril ba'si. Dalam ni Allah Ta'ala ikhbarkan, ceritakan tentang orang yang mengingkarkan hari kebangkitan. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Nak terus ke namutu wa nahya. Namut wa nahya. Maksud dia apa? Nahya wa namut. Faham tak? Nahya wa namut. Boleh tak kita nak kata namut wa nahya? Memang ala tertib. Siapa tak boleh? Sebab mereka ni ingkarkan hari kebangkitan. Faham tak? Mereka ni ingkarkan hari kebangkitan. Kalau kata namuk di situ dengan mana mati, lepas tu kita hidup balik, maknanya kita dibangkitkan balik, maknanya mereka tak ingkarkan hari kebangkitan. Dia beriman lah maknanya. Faham tak? Ingat kat depan tu, walau kanat li tertib lakana i'tirafan bil hayati ba'dal maut. Makna tu tak kena dah. Maknanya mereka tak ingkarkan lah kebangkitan semula. Sekarang ni Allah Ta'ala ikhbarkan, ceritakan tentang orang yang mengingkarkan kebangkitan semula selepas mati. Jadi kalau kita kata namu tu wa nahya, namu tu namu mati betul ini, lepas tu nahya tu kita hidup sekali lagi nanti, dibangkitkan. Jadi kalau macam tu maksud dia, mereka ni tak ingkarkan. Ni sebab ni perkataan ni apa? Faham tak? Perkataan munkiri, munkiri al-ba'si yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Ya tu tak pasti kembali kepada apa? Ma hiya illa hayatuna dunya namutu, kami mati dan kami hidup. Maksudnya kami hidup lepas tu mati habis. Depa sangkakan macam tu je kehidupan ni. Hidup lepas tu mati, mati selesai. Jadi nahya dulu, namut. Faham? Tak boleh nak kata namut nahya. Faham? Walau kanat, yani walau kanatil waw litartib lakana i'tirafan, lakana qauluhum ni i'tirafan, itu mengaku dengan hidup selepas mati. Faham kan? Lepas tu macam mana pula kita akan tengok nanti macam mana Al-Kufiyun, sebahagian Kufiyun yang mengatakan wali tertib. Dia tafsir ayat ni. Tapi agak baik. Baik. Tafsiran itu baik jauh. Wa hadzal ladzi dzakarnahu qaulu aksari ahli ilmi. Dan ini yang kami kata ni adalah qaul ahli ilmi. Maknanya wasallallahu minan nuha wa ghairihim. Apa dia hadzal ladzi dzakarnah? yakni kaunul waw li mutlaqil jam'i. Itu adalah qaul kebanyakan ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu daripada ahli nahwu dan juga selain daripada mereka.
wa laysa bi ijma', bukan ijma' kama qala As-Sayrafi rahimahullah. Bal ruya, bahkan diriwayatkan daripada ba'dil kufiyin, sebahagian ulama bermazhab Kufah, annal waw litartib wa annahu ajaba an hadhihi al-ayah. Jadi ba'dul kufiyin ni depa jawab daripada ayat ni bi annal murada, yani bi anna muradal ayah, murad ayat ni yamutu kibaruna wa tuladu sigharuna fanahya. Wa huwa ba'id. Murad ayat ni apa? Namutu kibaruna, orang yang tua daripada kami ni mati, dan yang daripada nahya yamutu kibaruna wa tuladu sigharuna fanahya. Maksudnya mati orang-orang yang tua daripada kami dan lahir orang-orang yang kecil, anak-anak ni, maka fanahya, kami maknanya berterusanlah hidup tu. Bismillah. Wa huwa ba'id. Tafsir ni ba'id. Ataupun jawab ni ba'id. Wa min awdahi ma yuraddu alaihim qaulul Arab ikhtasama Zaidun wa Amrun. Dan daripada yang jelas, daripada yang awdah sekali, yang jelas sekali, apa yang boleh ditolak ke atas mereka, dirad ke atas mereka adalah perkataan orang Arab, ikhtasama Zaidun wa Amrun. Ikhtasama Zaidun wa Amrun. Boleh tak kita nak kata ikhtasama Zaidun fa Amrun, ataupun ikhtasama Zaidun summa Amrun? Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Sebab kata kalau waw bagi faedah tertib, maka boleh letakkan fa, boleh juga masukkan summa, sebab masing-masing bagi faedah tertib. Faham tak? Tapi tak boleh ikhtasama Zaidun wa Amrun, sebab ikhtasama dia daripada dua orang, dia sebut semalam bertelaga mesti daripada dua orang, dan fi nafsil waqt, pada satu waktu. Ikhtasama Zaidun wa Amrun. Jadi kat sini tak boleh nak letak fa, tak boleh nak letak summa. Wa min awdahi ma yuraddu alaihim qaulul Arab wamtina ikhtasama Zaidun wa Amrun wamtina'uhum, dan menegahnya mereka, tertegahnya mereka, min an ya'tifu, daripada mereka mengatafkan fi dzalika, fi qaulil Arab ni, bil fa au bisumma, likaunihima, kerana kedua-duanya ditertib, kerana fa dan summa tu ditertib. Adapun sini nak himpunkan kata Zaid dan Amrun, kedua-duanya ikhtasama. Falau kanatil waw mislahuma lam tana'a dzalika ma'aha. Kalau waw tu macam fa dan macam summa juga, dengan bagi faedah tertib, saya tertegah kaul tadi tu, kaul Arab tu ma'a waw. Tertegah kaul Arab tadi tu kita datangkan dengan waw. Kamam tana'a ma'ahuma, seperti mana tertegah kaulul Arab tadi, kita nak masukkan fa ataupun summa. Kamam tana'a ma'ahuma, ay ma'al fa wa summa. Mafhum? Sikit lagi. Wal fa'u li tartib wa ta'kid. Fa bagi faedah tartib wa ta'kid, juga bagi faedah jamak, cuma dia tak sebut, dalam syarah dia sebut. Wal fa' li tartib wa ta'kid. Idza qila ja'a Zaidun fa Amrun fa ma'nahu anna maji'a amrin waqa'a ba'da maji'i Zaidin min ghairi muhlah, ghairi fasil. Apabila dikatakan dalam bahasa Arab ja'a Zaidun fa Amrun, maknanya anna maji'a amrin, bahwasanya kedatangan amrin berlaku waqa'a ba'da maji'i Zaid, selepas kedatangan Zaid, min ghairi muhlah, tanpa ada muhlah, tanpa ada fasil kan, muhlah, tanpa ada penceraian. Fahiya mufidatun li salasati umur. Jadi fa bila kita tengok dalam kalam, dia bagi faedah tiga perkara. At-tasyrik fil hukmi, jamak itulah al-jam'u fil hukmi, ataupun at-tasyrik, maknanya kita tasyrik apa? Mengkongsikan hukum tu. Terkongsikan hukum. Walam unabih alaihi, aku tidak tanbihkan atas tasyrik tu, diwuduhi, kerana nyatanya dia. Nyatalah kat dia. Kita ni ngaji
Kalau ngaji dengan Abi Ali tu, Abi Ali Al-Baqir, ngaji mantik, belakang tu fal yatadabbar. Kok tadabbarna ya Syekh? Tadabbar. Akhir tu. Kok tadabbarna ya Syekh? Tak faham. Kok tadabbarna. Mana dia? Wa tartibu wa ta'kid. Tasyrik, tertib dan juga ta'kid. Tasyrik tu jamak tu lah. Jamak, tertib dan ta'kid. Wa ta'kibu kulli syai'in bihasabih. Dan ta'kid tiap-tiap sesuatu tu bihasabihi. Kita nak sebut tadi tu. Fa in qulta, maka jika kamu kata dakhaltul Basrata fa Baghdad. Aku masuk Basrah. Aku masuk Basrah. Kalau summa kemudian, kalau ni maka kan, terjemah maka. Itulah kadang kalau terjemah macam tu. Tapi kalau orang faham makna fa, terjemah maka pun dia muskilah sebab dia faham kaedah. Fa ni apa maksud dia? Tapi bila orang tak ngaji kaedah tu, dia terus baca kitab-kitab Jawi kan, dia pun terjemah yang tu, jadi dia susah sikit, berhajat kepada ada orang bimbing. Dakhaltul Basrata fa Baghdad. Aku telah masuk Basrah maka Baghdad. Ataupun terjemah lalu Baghdad. Aku telah masuk Basrah lalu ataupun maka Baghdad. Wa kana bainahuma, dan adalah antara Basrah dan Baghdad tu, masuk Basrah, masuk Baghdad, salasata ayyam, 3 hari. Wa dakhalta ba'da salis, dan kamu masuk selepas hari ketiga. Fadzalika ta'kibun, itu pun dikira ta'kib juga. Fi misli hadza adatan, dikira ta'kib. Tu dikira ana cakap tadi, ta'kib ni saya sebut dah tadi, min apa ni, maksudnya yang kedua, apa ni, datangnya yang kedua tu selepas yang pertama. Ini wuku' apa asani ba'dal awal bila muhlah. Bila muhlah, tak ada fasih. Tapi ni ada fasih ni, kata 2 hari ataupun 3 hari. Memanglah ada fasih 2 hari 3 hari, tapi ta'kid di sini bihasabi al-hadas. Ini ala hasabil hadas. Tengok hadas tu macam mana. Ba'dat kadang macam safar, macam ni kita kata Basrah Baghdad. Antara sebelum nak masuk ke Baghdad tu 3 hari ataupun 2 hari. Jadi 3 hari ataupun 2 hari itu dikira macam tidak ada muhlah. Faham tak? Seolah-olah macam tu lah. Hakikatnya ada. Dikira ta'kid juga. Ta'kid fiha misli hadza adatan. Fa idza dakhalta ba'da rabi' awil khamis falaysa bi ta'kid wa lam yajuzil kalam. Kali kalau kamu masuk selepas hari keempat ataupun selepas hari kelima tu tak panggil ta'kid lagi dah. Pada adatnya tak panggil lagi dah ta'kid, maka tak boleh nak kalam dengan fa. Itu tu kena kata dakhaltul Basrata summa Baghdad. Faham? Dakhaltul Basrata summa Baghdad. Boleh faham? Duriba as-sariqu famata. Nak bagi tahu boleh jadi dia mati selepas tu. Selepas dia kena pukul itu mati terus. Tertib dengan ta'kid. Ataupun mungkin sekejap lah, sejam lepas tu dia mati. Boleh juga famata. Ala hasabi, sebab dia ala hasabil hadas. Kalau macam tu biasanya sejam 2 tu kita kata macam sekejap sangat lah. Seolah-olah macam tak ada fasil. Kena-kena tu mati. Lainlah kalau lepas kena pukul itu seminggu lepas tu baru mati. Kita nak kata lepas tu summa mata. Walil fa'i maknan akhar wa huwa tasabbub, dan bagi fa' ni makna yang lain, itu tasabbub. Wa dzalika ghalibun fi atfil jumal, dan yang demikian tu makna tasabbub ni kebiasaannya pada ataf jumal, ataf jumlah
bagi jumlah. Nahu qaulika saha fasajada. Faham? Jadi biasanya datang fa pada ataf jumlah, maksud dia bagi sabab. Saha fasajada. Dia lupa disebabkan tu dia sujud. Faham? Sujud sahwi. Saha fasajada. Zana farujima. Dia zina disebabkan tu dia kena rejam. Wasaraqa wa faquti'a. Dia mencuri, maka disebabkan tu dia kena potong tangan. Wa qauluhu ta'ala fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Oh samalah. Fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Wa dilalatiha ala zalika ustu'irat lirabti fi jawabi syarti. Fatalaqqa Adam min Rabbi, maka telah menerima Adam daripada Tuhannya beberapa kalimat taubah, maka jadi sabab, dan dia baca jadi sabab Allah Subhanahu Wa Taala taba alaihi, menerima taubatnya. Dan walidalalatiha ala zalika, dan kerana dalalah menunjuknya fa ni atas makna tasabbuh, ustu'ira dipinjam ataupun kita kata digunakan. Kita ambil fa tu kita gunakan untuk lirabti, untuk ikat, untuk paut kan, untuk kita jadikan dia alat pautan fi jawabi syarti, antara syarat dan juga jawab syarat. Nahu man ya'tini fa inni ukrimuhu. Kan kalau jawab syarat tu jumlah ismiyah. Apa dia? Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Betul? Soal. Wa bima wa biqad wa bilan wa bitanfisiyan. Jadi tempat-tempat ni yang disebut dalam bait ni semuanya kena datangkan fa pada jawab syarat. Ini salah satulah jumlah talabiyatun khabariyah, talabiyatun ismiyatun, talabiyatun ni jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maksud inni ukrimuhu. Inni ukrimuhu. Jadi dijatangkan dengan fa inni ukrimuhu. Man ya'tini fa inni ukrimuhu. Ataupun dia cakap man ya'tini fa ana ukrimuhu. Walihadza qila, dan kerana inilah dikatakan man dakhala dari falahu dirham afada istihqaqad dirhami bidukhul. Dan kerana inilah dikatakan siapa yang masuk rumah aku maka baginya dirham. Qil ni bagi faedah, bagi faham apa? Afada istihqaqad dirhami bidukhul. Dia bagi faedah berhaknya dapat dirham dengan sebab masuk. Walau hadzafal fa, ataupun falau hadzafal fa, orang yang bercakap ni ataupun kata falau hudhifa, falau hadzafal fa, kalau orang yang bercakap ni dihazafkan fa, ihtamala zalika wa ihtamala al-iqrar bidirhami lahu. Dia cakap apa? Man dakhala dari falahu dirhamun. Man dakhala dari lahu dirhamun. Kalam yang pertama ada fa. Kalam yang pertama ada fa. Bila ada fa, kalam ni bagi faham apa? Dia bagi faham orang yang mendengar siapa yang masuk, maknanya mukhatab yang dengar percakapan ana ni, siapa masuk rumah aku maka dia dapat dirham. Maksudnya dia istihqaq dirham. Dia berhak untuk mendapat dirham. Maknanya man ni man syartiyah. Tapi kalau tak ada fa, ada ihtimal dua. Ada ihtimal man ni man syartiyah, ada ihtimal man ni si mausul. Man dakhala dari lahu dirham. Maksud dia apa? Maknanya alladzi dakhala dari, dia ada dirham. Tak? Bukan nak kata dia dapat dirham, tapi nak bagi tahu orang yang masuk rumah aku ni dia tu ada duit.
Itu maksud dia. Ataupun maksud dia siapa yang masuk rumah aku dia akan dapat dirham. Ada ihtimal dua makna. Sini ada ihtimal dua makna. Sini satu lah. Boleh faham? Walau hadzafal fa ihtamala dzalika. Maksudnya ihtamala istihqaq dirham bidukhul dan ihtamala al-iqrar. Ihtimal kalam tu nak ikrar dirham lahu liman dakhala tu. Ihtimal dia nak ikrar, dia nak mengakui dengan dirham bagi orang yang masuk tu. Maksudnya dengan adanya dirham bagi orang yang masuk. Faham ni? Faham? Sekali lagi. Yang kedua, tak ada fa. Man dakhala dari lahu dirham. Kalau kalam yang pertama tidak ada ihtimal. Kalam yang pertama dia bagi faham syarat. Siapa masuk rumah aku maka baginya dirham. Dia akan dapat dirham. Maksudnya dia berhak untuk dapat dirham. Kalam yang kedua ada ihtimal. Ihtimal man syartiyah, ihtimal man isim mausul. Ada ihtimal dua. Lepas tu dia kata walau hadzafal fa ihtamala zalika. Maksudnya apa? Ihtamala istihqaq tadi. Istihqaq dirham bidukhul. Ataupun dia ihtimal ikrar. Ataupun dia ihtimal orang yang bercakap tu dia mengakui orang yang masuk ni ada duit. Faham? Ihtamala ikrar bidirhami lahu liman dakhala tu. Faham tu? Said? Said. Dos. Deh, dik. Faham? Waqad takhlul fa al-atifah lil jumal an hadzal ma'na ka qoulihi ta'ala allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Terkadang kosong fa yang diatafkan tu bagi jumal an hadzal ma'na. Maknanya ataf jumlah atas jumlah tapi bukan dengan makna tasabuk tadi. Itu maksud takhlu an hadzal makna, dikosong daripada makna ni. Kadang kosong huruf fa tadi yang diatafkan bagi jumlah tadi daripada makna tasabuk. Itu datangkan ayat ni lah allazi khalaqa fasawwa, datangkan fa. Wallazi qaddara fa hada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Itu bukan maksud dia tasabuk. Baik. Wasumma litartibi wattarahi. Qala syarih rahimahullah idza qila jaa zaidun summa amrun fa ma'nahu anna maji'a amrin waqa'a ba'da maji'i zaidin bimuhlah. Itu beza fa dengan summa. Jaa zaid kemudian amrun, makna dia kedatangan amar berlaku selepas kedatangan zaid tapi ada fasih, ada perceraian. Fahuwa mufidatun aidan li salasati umur. Summa pun bagi tiga kefahaman dia bagi kat kita. Satu, dia bagi faedah tasyrik fil hukmi, jamak tadi iaitu berkongsi pada hukum. Walam unabbih alaihi li wudu'ihi, sama juga yang tadi aku tak sebut sebab aku tak tanbihkan kerana nyatanya. Wa tartib dan juga wa tarahi. Tiga. Fa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikah faqila at-takdir khalaqna abakum summa sawwarna abakum fahudhifal mudhafu minhuma. Adapun firman Allah Ta'ala wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum, jadi macam bagi nampak lama pula. Kami ciptakan kamu dan kami rupakan kamu. Kan bagi faedah nampak ada muhlah, penciptaan dan perupaan tu. Jadi di sini ditakwilkan, ditafsirkan ayat ni. Fakila takdir dia khalaqana abakum summa sawwarnakum. Faham? Fahudhifa al-mudhah minhuma. Maka dihazafkan mudah daripada, ataupun fahadhafa al-mudhah, Allah Ta'ala hazafkan mudah daripada kedua-duanya. Sebab apa tu maknanya kum kat situ bukan kita.
Bukan, maksudnya kum kat situ adalah ini ayah kamu. Faham? Sebab cerita ni pasal Nabi Adam. Sebab tu belakang tu summa qulna lil malaikah. Faham? Ayat dia sampai apa? Usjudu. Surah apa ni? Surah Al-A'raf. Summa Hafiz ada? Ha? Mana tak mau yang bernama Hafiz? Nak. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan tak salah ana ada yang mengatakan summa dengan mana waw. Summa dengan mana waw. Tafsir satu kata kum dengan mana abakum. Bukan summa walaqad khalaqnakum, maksudnya walaqad khalaqna abakum. Summa sawwarna abakum. Satu lagi kata summa dengan mana waw. Wa hatta lil ghayah wa tadrij. Apa makna ghayah dan juga apa makna tadrij? Hatta di sini hatta huruf ataf. Hatta di sini hatta huruf ataf. Tujuan dia untuk ghayah dan tadrij. Apa maksud ghayah dan apa maksud tadrij? Wa makna al-ghayah akhiru syai'. Ghayah maksudnya akhir sesuatu. Makna tadrij annama qablaha, maknanya ma qablaha, qabla hatta ni yanqadi, dia berakhir sedikit demi sedikit ila an yablugha ila al-ghayah, sehinggalah dia sampai kepada penghujung. Penghujung tu apa? Wa walismu al-ma'tuf. Penghujung itulah isim yang diatafkan tu. Walidzalika, dan kerana itulah annama qablaha yanqadi syai'an fa syai'an, sampailah berlaku ghayah, dan ghayah tu adalah isim ma'tuf. Kerana itulah wajib an yakunal ma'tufu biha juz'an minal ma'tuf alaihi. Wajib ma'tuf tu satu juzuk daripada ma'tuf alaih, sama ada secara hakikat ataupun secara takdir. Pada hakikat dia bukannya satu juzuk, tapi seolah-olah, ataupun dia pada takdir kan, ditakdirkan dia tu seolah satu juzuk daripada diri dia. Imma tahqiqan, yani imma tahqiqan alal haqiqah, ka qaulika akaltus samakata hatta ra'saha. Akaltus samakata hatta ra'saha. Ra'sa samak kan juzuk daripada samak. Faham? Ra'sus samakah juzuk daripada samakah. Jadi sekarang ni selepas hatta, iaitu ma'tuf biha tu, iaitu yang diatafkan dengan hatta tu, hatta daripada hatta, merupakan satu juzuk daripada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih tu samakah. Maksud dia apa sini? Aku makan samakah, aku makan ikan sampai habis. Faham dia ghayah, sampai ke penghujung. Dia berbeza dengan ila. Ila tak masuk. Maknanya apa yang selepas ila tu tak masuk. Jadi dia berhenti takat situ. Sebab tu apa ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jadi itu ditafsirkan ila dengan mana? Ma'a. Fa'atimus siyama ila al-lail. Al-lail tak masuk. Faham tak? Itu takat dia punya sakatan dia. Faham? Sampai malam terus lebih. Tapi kalau hatta masuk. Kalau akal tu sama kata ila ra'siha, maknanya ra's dia tak makan. Faham? Ra's dia tak makan. Tapi dia kata hatta ra'saha, maknanya ra's tu dimakan.
au takdiran ataupun secara takdir kaqaulihi alqas sahifata kay yukhaffifa rahlahu wa zada hatta na'lahu alqaha. Apa dia ni? Alqa sahifah kay yukhaffifa rahlahu wa zad hatta na'lahu alqaha. Dia campurkan sahifah untuk meringankan rahlahu, tunggangan dia, kalau tak silap rahal, tunggangan dia ataupun barang bekas yang diletakkan barang tu. Wa zad dia punya zat bekalan dia pun dia buang juga. Hatta na'lahu jadi maktuf ala mansub hatta na'lahu alqaha. Na'lahu tu fa'atafa na'lahu wa laysa juz'an mimma qablaha tahqiqan lakinnaha juz'un takdiran li'anna ma'na al-kalam alqa ma yuskiluhu hatta na'lahu. Jadi diatafkan na'al atas apa yang sebelum, dan dia bukan secara hakikat bab na'al dia tak termasuk dengan daripada apa yang sebelum. Tapi dia tu merupakan satu juzuk daripada apa yang sebelum, takdiran. Sebab takdir kalam dia mencampurkan apa yang memberatkan dia. Faham? Ma yuskiluhu hatta na'lahu, sehingga kan na'al dia, dan na'al tu merupakan salah satu daripada apa yang memberatkan. Ini alqas sahifata wa zada hatta na'lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Syarat dia tu lah, wa sallallahu an yakuna al-maktuf juz'an minhu, an yakuna al-maktuf biha juz'an mimma qablaha, sama ada takdiran atau sama ada tahqiqan atau takdiran. Lepas tu yang kedua, an yakuna al-maktuf biha isman zahiran la fi'lan. Maktuf tu mesti isim zahir. Maktuf tu mesti isim zahir, tidak boleh fi'il. Faham? Tu dalam ta'liq tu Syekh Muhammad Hidayah dah sebut. Tu antum boleh bacalah. Wallahu taala alam, terhenti dekat la di tertib. Subhanaka wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis